wilayah. Sebab itu wali bukan mesti orangnya kena terbang dulu. Bukan mesti jalan atas air dulu. Bukan mesti boleh tebang pokok pakai tangan. Bukan mesti kalau dia tolak pokok, pokok tumbang. Kalau dia panggil hujan, hujan turun. Panggil ikan, ikan melompat. Panggil buaya, buaya datang. Panggil ikan duyung sampai. Tak. Itu tidak disyaratkan. Wali ini orang yang hatinya sudah tulus kepada Allah dan Allah memelihara dan menjaganya. Jadi siapakah wali? Orang yang nak menjadi wali, paling minima dia kena ada ilmu yang mengenalkan ia kepada halal, haram dan perintah larangan Allah. Cukup. Semua depan saya semua tahu dah benda itu. Okey, cuma mungkin ada sikit yang tak tahu tentang dalam-dalam penyakit hati sikit-sikit. Tetapi kita dah tahu dah perintah. Lalu kita jaga, kita teguh, kita ikut. Kita boleh jadi wali selain wali nikah. Wali nikah confirm lah tuan. Ini waliullah. Katanya dalam hadis ini Allah Ta'ala berkata, Man adali waliyan. Siapa-siapa yang menyakiti atau memusuhi para waliku. Maknanya apa tuan-tuan? Jaga-jaga dan hati-hati dengan orang soleh. Jaga-jaga dan hati-hati dengan orang baik. Jaga-jaga dan hati-hati dengan orang yang taat pada Allah. Jangan buat ringan, jangan buat main, jangan buat leceh dengan dia. Kata orang Kedah. Jangan buat leceh nak. Kau Penang, tuan. Jangan buat leceh, jangan buat ringan dengan orang baik, dengan orang soleh. Nampak Pak Imam, Pak Haji keluar daripada masjid. Tuan-tuan, berselisih dengan kereta dia sikit. Woi, dah lah tua, buta pula tu. Kereta bukannya lawak. Hati-hati tuan-tuan, kalau dia terasa, dia tersakiti, yang akan mengambil tugas membalasnya itu Allah, bukan dia. Kerana dia waliullah, dia kekasih Allah. Jadi jangan buat leceh, jangan buat main dengan orang baik, dengan orang soleh, dengan para wali Allah. Tuan-tuan tengok sekarang ni dekat media sosial, kan? Macam-macam orang aibkan orang itu, orang ini, sedangkan orang itu adalah orang baik, orang soleh. Mungkin dia para ulama, mungkin dia apa, tapi orang buat leceh, main-mainkan ke. Hati-hati. Hati-hati, kerana para wali Allah ini kalau dia tersakiti dan disakiti, hampir mungkin dia takkan balas orang punya kerja jahat. Kalau kita yang tak berapa nak jahat, tak berapa nak baik ni tuan-tuan, orang buat dajai kat kita, kita buat dajai balik kat dia. Itu kita. Tapi para wali tidak. Para salihin tidak. Para ulama yang soleh tak. Dia disakiti, dia hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku tak ada kemampuan. Serahkan urusan ini kepadamu. Kalau Allah Ta'ala telah mengambil tugas itu, jaga-jagalah tuan-tuan dalam hidup ni. Jaga-jaga. Hati-hati. Hati-hati. Hidup tak boleh tenang. Perjalanan hidup dikhawatiri dan ditakuti. Takut-takut boleh jadi su'ul khatimah. Diceritakan oleh Syekh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ingat nama Syekh yang menceritakan kisah ini. Dia kata dulu ada seorang lelaki di Syria. Dia ini sangat suka memperleceh ulama dan penuntut ilmu. Kalau ada penuntut ilmu, dia maki, apa kamu mau jadi belajar, apa kamu ni, macam tu. Kalau jumpa para ulama, alah orang ni cakap bukan betul, itu dan ini. Dilecehkan perkataannya. Apa yang berlaku tuan-tuan. Dan orang pun tahu, dia punya mulut memang kasar dan jahat terhadap orang baik dan orang soleh. Apa berlaku kepada dia? Ketika saat tiba-tiba beliau mati dan meninggal dunia. Orang cuba mengangkat jenazahnya. Tidak muat dan tidak kuat. Dengan beberapa orang pemuda dan orang lelaki yang mengangkat kerandanya kerana begitu berat dan terlalu berat, terlalu susah. Sedangkan yang angkat itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang muda, orang-orang lelaki. Tak kuat, berat. Ketika sudah diangkat dalam perjalanan untuk diusung, tiba-tiba kerandanya jatuh, terbuka, mayat itu jatuh dan kain kafannya terbuka. Ramai orang melihat auratnya, aibnya, buruknya rupanya saat terbuka kain kafan melihat keadaannya itu. Dikatakan inilah orang yang dahulunya memalukan para wali Allah.
hati dan lidahnya tidak jaga kepada kekasih-kekasih Allah, penuntut-penuntut ilmu, lalu Allah Ta'ala buka aibnya ketika saat dia mati di hadapan seluruh manusia. Tuan-tuan, jadi hati-hati mulut kita ni tuan-tuan. Mungkin ustaz tua mengajar tidaklah fasih laju sangat. Dia kata apa benda lah ustaz ni. Mengajar apa? Jangan tuan-tuan, hati-hati. Mereka-mereka ini mungkin orang yang soleh di sisi Allah. Dengan keceluparan kita, khawatir hidup kita tidak mendapat berkat daripada Allah, tidak mendapat ketenangan daripada sisi Allah. Ini Nabi sebut, hadis ini hadis sahih. Allah berfirman, siapa yang memusuhi para waliku, tuan-tuan, apa Allah Ta'ala sebut? Faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi atau menyakiti para waliku dengan tangannya, dengan kuasanya, atau dengan perkataannya, maka aku, iaitu Allah, mengisytiharkan perang dengannya. Allah perang dengan dia, tuan. Allah musuh dengan dia. Jangan main-main, tuan. Jangan buat tu kata, jangan buat leceh benda ni. Hati-hati mulut kita, jangan celapak. Hati-hati tangan kita, hati-hati perbuatan kita. Kita tak setuju, dia mudah. Ini ustaz tu cakap apa, orang tu cakap apa, asyik dah, tuan-tuan. Tak bersetuju satu isu, tak apa. Saya tak setujulah dengan ustaz tu. Baru ni ada seorang orang tanya saya, ustaz, macam mana seorang nak pergi ke Chicago? Saya punya kawan nak pergi Chicago. Jadi darjah Celsius sana negatif 5 darjah Celsius, sejuk. Jadi dia tanya saya, boleh tak kalau pergi-pergi tu nak jamak? Sepanjang sebulan lebih dia ada urusan di Chicago. Saya kata bukan boleh kira macam tu. Saya kata pergi tu boleh jamak dah. Sampai di sana, dia bukan boleh terus jamak sebulan, tak. Dia kena ikut situasi. Kalau susah jumpa tempat sembahyang, kerja dia tak mungkinkan dia nak sembahyang, ataupun terlalu sejuk, takut dengan penyakit, yang tu jamakkan sembahyang. Tapi mungkin ada situasi, kan, waktu solat tu sampai, senang nak sembahyang, jadi tak boleh jamakkan sembahyang. Jadi situasi berubah. Lepas tu dia pun bagi satu link seorang mufti di sebuah negeri Pasir Berdengung, contohnya tuan-tuan. Nah kan, contohnya. Dia kata ni orang ni sebut begini. Dia kata, saya kata tak berterserah. Mazhab yang dia pakai bukan mazhab yang dipegang oleh majority. Bukan yang dipegang oleh majority 4 mazhab. Mungkin ada, dia bawakan hadisnya, terserah. Nampak tuan? Maknanya kita berbeza pandangan dengan tokoh-tokoh tertentu tak menjadi masalah. Tetapi jangan jahat dan celupa dan aibkan dan hina dan maki. Faham tak? Berbeza pandangan perkara biasa. Tapi jangan melecehkan, merendahkan, mengaibkan, itu tak bagus. Khawatir orang yang kita berselisih pandang, yang dia itu di sisi Allah ada kedudukan yang tinggi. Lalu sebab perkataan kita, habis kehidupan kita. Dimusuhi dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Hati-hati tuan-tuan. Okay? Nabi sebut apa? Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang memusuhi para waliku, aku mengisytiharkan perang dengannya. Perang tuan-tuan. Allah musuhi dia. Lagi? Okey, ini baru masuk tajuk mujahadah. Ini tuan-tuan, ni hadis yang kita nak sambung ni adalah macam mana nak jadi wali. Tuan-tuan semua nak jadi wali tak? Allahu Akbar. Hanya 10 orang je yang jadi. Yang lain nak jadi wali. Okey. Belum buka soalan lagi tanya. Silakan Pak Haji. Wali tu tuan-tuan, macam mana saya nak sebut? Payah juga ni tuan nak sebut. Wali ni payah nak sebut. Setiap para wali, dia ada dia punya bukan coverage. Apa bahasa dia? Dia ada dia punya, faham? Dia ada kawasan, tapi dia macam mana saya cakap Tuan-tuan, okey, macam ni saya nak sebut. Ni kiasnya je kiasnya. Okey. Kalau Persatuan Taman Meru, okey, orang paling tingginya contohnya adalah YDP, Persatuan Penduduk Taman Meru. Boleh? Faham? Okey. Besar tak dia punya kuasa dia? Besar tak pengaruh dia? Besar tak rohani dia? Kawasan Taman Meru. Okey. Dalam masa yang sama, contohnya tuan-tuan, Taman Meru ini berada di dalam daerah Ulu Kinta. Kinta ni pula tuan-tuan, ada dia punya OBJ-nya agaknya lah tuan-tuan, gitulah kan.
Orang besar jajahannya. Jadi orang besar jadi lagi besar daripada YDP Taman tadi. Wilayahnya lagi besar. Kekuasaannya lagi besar. Dia coverage yang lagi besar. Rohaninya meliputi kawasan tersebut. Bahasanya begitu. Tapi kalau adun manjoy. Ini masuk manjoy kan? Adun manjoy ni. Kita. Adun manjoy. Lagi besar. Contohnya lah. Walaupun Kinta sebenarnya lagi besar kan. Kita buat contoh je. Tuan-tuan. Kemudian dia dalam Parlimen Tambun. Lagi besar. Siapa yang kuasai Parlimen Tambun? Lagi besar. Kan? Dan tuan-tuan berada dalam kawasan daerah Ipoh. Maka Datuk Bandar paling besar. Setiap orang tadi ni, beza tak dia punya kekuasaan dia? Bukan kekuasaan, dia punya empire dia. Beza kan? Para wali macam tu. Tuan-tuan kalau wali, tuan-tuan mungkin wali yang standard dia adalah untuk rumah aja. Maknanya satu rumah kali aja. Nampak tak? Tapi ada orang lebih tinggi makamnya, tuan-tuan, dia punya coverage, dia bukan coverage. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Faham tak? Dia punya pengaruh, dia punya rohani, dia punya kawasan dia, wilayahnya lagi besar. Yang itu lagi besar. Faham tak? Sampai kepada besar. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, luas lagi. Sampai kepada Syekh Abdul Hasan Syadzili, luas lagi. Para sahabat Nabi, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Tuan-tuan cuba tengok Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia punya karamah dia. Ketika dia di Madinah Al-Munawwarah, dia khutbah di atas mimbar. Ketika berada di atas mimbar, dia khutbah. Tiba-tiba dia cakap bukan isi khutbah. Dia kata apa? Wahai Sariyah, ambil bukit. Wahai Sariyah, pergi belah bukit. Orang dalam masjid, tadi cerita pasal, contohlah tuan, tadi cerita pasal puasa. Tiba-tiba ambil bukit pula ni. Selang beberapa bulan atau beberapa minggu, kembalilah umat Islam yang berperang di Kufah ke di Basrah, saya tak ingat tuan-tuan, balik ke Madinah. Sampai di Madinah, orang tanya macam mana perang? Dia kata, Alhamdulillah kami menang dengan guide daripada Umar Al-Khattab. Umar dengan kami kat Madinah. Dia kata, ya. Ketika mana tentera kami nak bertemu dengan musuh, tiba-tiba kami dengar suara Umar. Umar mengatakan, ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, ambil belah bukit. Umar kat mana? Madinah. Mereka pergi perang kat mana? Jauh daerahnya. Umar adalah wali Allah yang besar. Karamahnya boleh sampai. Faham tak? Tuan-tuan, itu namanya wilayah wali. Dan tuan-tuan, cerita-cerita ni, ceritanya dia susah nak dipahami, melainkan kita sudah menjalani jalan-jalan itu. Saya cadangkan tuan-tuan beli satu buku ni sangat baik, tapi sangat susah nak jumpa. Kalau tuan-tuan nak cetakkan dia dekat Jaafar Awas. Tahu Jaafar Awas kat mana? Kota Baru. Woi, baik Tuan Haji ni. Kan main tuan-tuan. Kebun kat Kuala Kangsar je pun. Kan? Okey. Jaafar, tuan-tuan pergi situ, ada satu buku tajuk dia Mengenal Diri dan Wali Allah. Mengenal Diri dan Wali Allah. Tuan-tuan beli buku tu. Tolong belikan untuk saya sekali. Saya dah 2 kali beli dah, dua-dua hilang. Memang tak jadi wali lah tuan-tuan. Susah je. Okey. Tapi dah habis baca. Saya dah khatam dah baca. Cuma hilang buku tu, nak dapatkan balik. Beli tuan-tuan, sangat baik. Dia sebut benda yang boleh kenalkan kita dengan diri kita. Kenal diri kita. Lepas tu kita kenal Allah. Itulah jalan menjadi waliullah. Boleh? Faham? Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Apa saya nak sebut tadi? Apa tadi? Sebelum masuk buku tadi. Tadi cerita apa? Okey, apakah jalan nak jadi wali? Nak jadi wali tak? Jadi wali tuan-tuan kekasih Allah. Kalau orang itu menjadi waliullah, dia tak akan jadi wali syaitan. Tapi kalau orang itu menjadi wali syaitan, tuan-tuan pernah dengar black metal dulu? Wali syaitan. Minum darah kambing, buat operasi ini. Maknanya itu wali syaitan. Dia ada waliullah. Ini bertembung. Nampak tuan-tuan? Baik, hadirin yang dikasihan. Apa jalan tuan-tuan nak jadi wali? Kena bersuluk dalam gua tempurung 40 hari ke? Tak. Kena panjat gunung rapat, tuan-tuan zikir 1000 kali ke? Tak.
Kena baca Quran 30 juzuk sehari? Tak. Apa jalan nak jadi wali? Tengok hadis itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah mendekatkan diri hamba-Ku kepadaku dengan sesuatu yang paling aku suka mereka dekatkan dirinya kepadaku, melainkan dengan apa yang telah aku fardukan ke atas mereka. Faham tak maknanya apa? Faham tak? Maknanya apa? Jalan paling asas nak jadi wali Allah, jaga amalan fardu. Jangan bagi culas. Jaga baik-baik. Ini kalau zikir 40,000 tapi sembahyang tinggal, itu bukan wali, tutup kuali. Faham tak? Tak, mesti dia jaga semua yang fardu. Ini jalan asas. Hadis ini kata apa? Tidaklah seorang hamba itu semakin dekat. Bila dia makin dekat dengan Allah, makin besar wilayahnya. Lagi dekat dengan Allah, lagi besar wilayahnya. Lagi dekat, lagi dekat. Sebab itu Nabi SAW adalah yang paling tinggi kedudukannya. Dan tidak ada pun siapa pun di kalangan wali, apapun makamnya, apapun kedudukannya, boleh mengatasi Nabi dan para sahabat. Tak boleh. Tak ada. Tak ada. Semua bawah. Macam mana wali paling tinggi pun tuan-tuan, wali kutub, wali abdal, wali apa, tuan-tuan, dia takkan dapat mengatasi para sahabat dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu tidak boleh mengangkat dan mengagungkan para wali melebihi para nabi. Tak boleh. Tak boleh. Kerana kedudukan mereka paling tinggi. Mereka pilihan Allah. Tanpa usaha, mereka Allah lantik jadi Rasul. Tapi para wali, dengan usaha dia jaga amalan fardu, Allah jadikan mereka kekasih. Dengan dia jaga benda asas, Allah jadikan mereka hamba yang terpilih. Tuan-tuan, masa dah habis, kita teruskan sikit lagi. Boleh tak? Satu hadis tak habis lagi ni. Nak buat gimana tuan-tuan? Saya pun takut juga ni tuan-tuan. Bukan takut macam mana, saya tak takut tuan-tuan. Saya tak takut, saya biasa je. Kan? Semesta depan, kalau saya mengajar dah bersemuka, saya khawatir tak boleh teruskan dengan masa yang ada. Yang sem lepas, online. Jadi saya habis ini, saya sambung kan. Tapi kalau dah bersemuka ni tuan-tuan, dia dah berjadual dah. Kita tengok semasa. Kalau tak, buat petang lah tuan-tuan, kalau tuan-tuan available. Kalau tak available, maknanya gantilah ustaz yang lain. Setuju? Oh, bagus Makcik Asmat. Makcik Fatimah. Setuju? Nah. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, cerita tuan-tuan. Baik, sebab ni banyak lagi ni. Tapi tak apalah tuan-tuan, belajar dengan siapa-siapa pun boleh belajar tuan-tuan. Okey. Kita cuba tengok tuan-tuan. Nanti dah bersemuka tengok jadual. Kalau jadual tu ngam-ngam mulanya pukul 11, pukul 10, boleh lah maknanya ada. Tapi kalau tak, kena tuan-tuan ganti waktu yang lain. Kalau nak teruskan dengan saya. Kalau tak, tuan-tuan boleh cari ustaz yang lebih afdal walinya daripada saya. Baik, hadirin semua. Asas untuk dekatkan diri kepada Allah adalah buat semua yang difardukan. Kata Nabi dalam hadis ini, kata Allah Ta'ala, tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku yang paling aku suka, melainkan dengan apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Sembahyang fardu, puasa fardu, zakat fardu, umrah fardu, haji fardu. Buat betul-betul dekat pada Allah. Tapi tuan-tuan tengok, siapa yang buat ini, jaga dengan baik, buat dengan teliti, dia dah naik satu makam dekat pada Allah. Tapi tengok, Nabi kata apa? Wala yazalu abdi, inilah sebenarnya yang membezakan orang biasa dengan para wali. Orang yang jadi wali. Apa dia? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Haji Lutfi tak, Haji Afifi tak datang ya? Tak datang ya? Nanti sampaikan kat dia lah rekod ni. Tengok. Dan sentiasalah. Tuan-tuan pegang ni kedua, ini yang membezakan orang biasa dengan orang nak jadi wali. Orang biasa sembahyang, ramai orang sembahyang kan? Ramai orang puasa kan? Zakat. Ustaz, senang je. Nanti yang kedua ini. Dan berterusanlah hamba-Ku itu. Dengan amalan fardu tadi dia dah dekat pada Allah kan? Dan berterusanlah hamba itu. Tuan-tuan, makna berterusan ni apa? Bukan macam tu maknanya.
dia berterusan meningkat, dekat, berterusan. Wala yazalu abdi yataqarrab. Berterusan seorang hamba itu semakin mendekat. Mana makin naik, makin tinggi. Betul? Bin nawafili, dengan dia melakukan amalan-amalan sunat. Nampak tak? Hatta uhibbah, sampai aku, kata Allah, mencintai hamba ini. Jadi tuan-tuan, dia punya keyword dia, kesimpulannya, menjadi wali ini ada dua syarat. Syarat pertama, selesaikan yang fardu. Syarat kedua, banyakkan yang sunat dan terus istiqamah. Teruskan sunat tu. Makin lama dia akan makin naik, makin tinggi. Wilayahnya semakin besar. Faham tak? Okey? Jaga yang fardu, banyakkan yang sunat. Tapi bukan banyakkan yang sunat sekali buat. Hadis ni kata, yataqarrab. Dia berterusan mendekatkan lagi. Buat amalan sunat, makin dekat kepada Allah. Buat amalan sunat, lagi dekat. Buat amalan sunat, lagi dekat. Kata Allah Ta'ala apa? Sampai tahap, dia punya jaga fardu dan banyakkan yang sunat. Sampai tahap, uhibbah. Aku mencintai hamba-Ku itu. Allah cinta dia. Apa dia makcik? Makcik tudung putih? Nak tanya apa? Tanya. Itulah namanya mujahadah. Sebab tu tajuknya babul mujahadah. Kalau senang, bukan mujahadah. Haram jadah. Sebab dia susahlah namanya mujahadah. Betul makcik tu sebut. Betul. Dia kata susah Ustaz. Itulah menjadi kekasih Allah macam tu. Sebab kita kadang-kadang hak fardu pun kadang-kadang terlanggar. Betul tak? Terculas. Apatah lagi yang sunat. Sunat buat. Tapi kadang-kadang buat banyak kali tak buat. Duha. Cuba tengok duha. Kan? Kena kenduri kahwin. Allah terlupa pula dah. Contohnya begitu tuan. Kan? Sembahyang sunat ba'diyah isyak. More kat luar. Tertinggal sunat-sunat ba'diyah. Jadi perkara sunat yang nak dibanyakkan semakin dekatkan kita kepada Allah memerlukan mujahadah, kesungguhan melawan nafsu kita. Nafsu, sabar Azad. Aku nak sembahyang dulu. Puasa sunat, nafsu tahan jap. Walaupun sedap mi celup, walaupun sedap laksa sarang burung, walaupun sedap lem cheng. Apa tu? Apa? Cikang dah. Cik ni. Kaki kambing tu. Sheng apa ejaan dia tu? Kalau siapa nak tahu rasa sedap tak sedap, bawa saya dekat Jelapang ni ada satu. Seketul RM55 je. Siap masak. Nak lagi sedap, jom kita pergi Menate tuan-tuan, dekat Ipoh. Haji Tirmizi, jom. Pak balik gerik tak khabar. Makan ikan sorang-sorang haji ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tang mana tadi saya sebut? Maka hadirin semua, jalannya untuk menjadi wali adalah jaga perkara yang fardu dan berterusan dengan amalan sunat sampai Allah mencintainya. Saya nak tanya tuan-tuan, Allah kalau dah cintai kita Haji Badar, apa berlaku kat kita? Apa berlaku kat orang? Orang tu Allah dah cinta dia. Apa jadi kat dia? Tengok hadis tu sambung. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Aku apabila telah mencintai seorang hamba, akan aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Allahu Akbar. Telinga dia tu bukan dengar dia. Allah yang jaga dan pandu telinganya dengar apa. Nampak makcik? Makcik tudung putih? Faham ya? Nampak? Telinga dia bukan telinga biasa. Telinga dia telinga yang dijaga Allah.
Telinga dia telinga yang luar biasa. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Penglihatan matanya adalah penglihatan yang dihala dan ditujukan Allah. Luar biasa Tuan Haji. Bukan biasa-biasa. Kita ni nak dengar ikut dan, tengok pun ikut dan. Tapi waliullah, mata dia tak akan tengok, melainkan dia tengok sesuatu itu, dia dapat melihat dan merasakan kebesaran Allah. Telinga dia kalau dengar sesuatu, dia dapat tapis dan masuk itu, serap rasa kebesaran Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, hatta tangannya bergerak, pergerakan tangannya itu berada dalam inayah, panduan dan pimpinan Allah. Allahu akbar. Hebat tuan-tuan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang berjalan, perjalanan langkahnya, setiap langkah dipandu Allah Ta'ala. Bayangkan tuan, hidup dia daripada atas kepala sampai ke kaki, semuanya berada dalam pemeliharaan, penjagaan, penglihatan Allah Ta'ala. Hebat tuan-tuan hamba ni. Tapi dia nak kena sampai jadi wali. Dan tuan-tuan, kita semua ada kelayakan jadi wali insya-Allah. Dan bahkan depan saya, boleh saya katakan, majoriti dalam ni semuanya wali. Cuma berbeza dia punya makam-makamnya. Kalau sikit imannya, macam itulah kewaliannya. Tinggi, begitu lah. Jadi tak sama kita. Saya tahu depan saya ada orang yang istiqamah, tak tinggal puasa sunat Isnin Khamis. Depan saya ada orang yang tak tinggal sembahyang tahajud. Depan saya ada orang yang tak tinggal sembahyang duha. Semakin banyak sunat yang kita kekalkan, semakin kuatlah kewalian kita. Sampai kepada tahap Allah mencintai orang itu. Tuan-tuan tengok muka wali ni lain tuan-tuan. Tengok muka wali ni lain. Tuan-tuan tengok muka dia tu pun dah sejuk, tenang, damai. Tengok muka dia je, ingatkan kita pada Allah. Tuan-tuan tengok muka saya kat rumah ya. Betul kan? Kan betul tak? Saya tengok kawan tu ingat kebun. Sabar je.